Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Pelbagai aktiviti menarik menyemarakkan sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-30. Usaha akan terus dilaksana bagi mengurangkan faktor risiko bagi penyakit tidak berjangkit di negara Brunei Darussalam. Pekerjaan seharian boleh menjadi ibadah dan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pekerjaan akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berniat semata-mata kerananya dan bekerja dengan menepati syarat. Perkara tersebut antara intipati Tazkirah Subuh sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-30 bertajuk Perkhidmatan Cemerlang Berpaksikan Iman. Acara diadakan pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Kemudian memberikan aku satu perkara yang aku tidak akan bertanyakan lagi kepada orang lain setelahmu. Simple jawab. Hadir yang berhormat Pihindatul Raja Major Jeneral Besar Datuk Perdana Keseri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Tazkirah disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Tazkirah Subuh merupakan antara aktiviti sampingan dalam acara Riadah Amal Hari Perkhidmatan Awam. Yang pertama iaitu iman. Apa iman? Pelbagai aktiviti menarik disediakan bagi semua lapisan masyarakat semasa acara Riadah Amal Hari Perkhidmatan Awam sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-30. Dikendalikan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan, aktiviti-aktiviti berkenaan juga memberi fokus kepada pameran core business dan perkhidmatan yang disediakan. Antara mengunjungi pameran dan menyertai aktiviti beberapa orang menteri kabinet. Pameran menampilkan peranan penting kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan di samping menunjukkan kesepaduan dalam memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada orang ramai. Pameran juga dihasrat memberi kefahaman kepada orang ramai terhadap usaha mengangkat martabat perkhidmatan awam di negara ini sebagai pemangkin kecemerlangan. Penyakit cerebrovaskular merupakan penyebab utama kematian keempat di negara Brunei Darussalam dengan jumlah tersebut meningkat daripada 103 kematian pada tahun 2014 kepada 162 kematian pada tahun 2019. Setiap tahun kira-kira 400 kes strok baru direkodkan dan apa yang lebih membimbangkan, kajian menunjukkan 63% penghidap strok di negara ini berumur di bawah 60 tahun. Menteri Kesihatan yang juga pengerusi Lembaga Pengarah Pantai Jerudong Specialist Center PJSC menguruskan perkara tersebut semasa Majlis Pelancaran Pusat Stroke dan Pemulihan Neuroscience Brunei BNSRC Frontiers. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, adalah menjadi keutamaan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama pihak berkepentingan seperti PJSC untuk terus berusaha mengurangkan faktor risiko bagi penyakit tidak berjangkit dan meningkatkan kesedaran orang ramai. Since its inception in 2010 as a highly specialized stroke center and its evolution into a tertiary one-stop neurology, neurosurgery and rehabilitation medicine center in 2018, I am pleased to see the Brunei Neuroscience Stroke and Rehabilitation Center continue to strive towards excellence in healthcare, training and research in
Dengan tema Neurocritical Care Basics and Beyond, BNSRC Frontiers, ialah simposium dan persidangan yang menjurus ke arah perkembangan terkini dan amalan terbaik mengenai rawatan dan penjagaan berkaitan neurologi. Acara juga menampilkan pandangan dan kepakaran daripada profesional antarabangsa dan PJSC sendiri. Penganjurannya juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang kesihatan dan keadaan saraf melalui pertukaran idea, teknik dan pencapaian teknologi baharu dan kontemporari. Semangat cinta kepada Al-Quran disuntik menerusi penganjuran Majlis Khatam Al-Quran. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong melalui bahagian imarah dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung Daerah Tutong mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis bagi kumpulan tadarus subuh masjid-masjid surau dan balai ibadat Daerah Tutong berlangsung di Masjid Kampung Penanjung Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Majlis disertai oleh lebih 160 orang terdiri daripada Jawatankuasa Takmir Masjid dan Jemaah Masjid yang melibatkan 12 buah masjid di daerah berkenaan. Majlis antara lain bertujuan menyuntik semangat cinta kepada Al-Quran dan beramal dengannya. Juga hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Pandan di Mukim Kuala Belait diadakan pagi tadi di Sekolah Menengah Saidina Ali, Kuala Belait. Calon tunggal bagi jawatan tersebut Awang Muhammad Farid bin Kasim, 34 tahun. Hadir Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Suian, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Keputusan undi akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan, Disiplin, Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses yang selanjutnya. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan petang tadi mengadakan majlis penyampaian sijil peringkat separuh akhir Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 2024. Majlis diadakan di Dewan Silaturahim Pusat Belia di Ibu Negara. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. 30 peserta iaitu 23 qari dan 7 qariah memperdengarkan bacaan masing-masing di sebelah pagi dan petang. 10 peserta iaitu 5 qari dan 5 qariah termasuk Johan menunggu qari dan qariah Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan tahun 2023 akan bertanding di peringkat akhir pada bulan Jun ini. Musabaqah tersebut akan dapat disaksikan secara langsung melalui akaun rasmi Facebook Jabatan Belia dan Sukan dan Instagram @jbs.bn. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam melalui Jawatankuasa Kerja Jambori Nasional kelima petang tadi mengadakan majlis penghargaan bagi ahli-ahli Jawatankuasa Kerja semasa Jambori Nasional kelima. Majlis berlangsung di Dewan Arayan, Bangunan Amas, Kampung Lamunin, Daerah Tutong. Penyampaian hadiah dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Awang Muhammad Usama bin Haji Sarbini, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis diisikan dengan tayangan video Jambori bagi mengimbas semula rentetan perjalanan Jambori Nasional kelima. Laporan dari Tanah Suci. Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam akan berangkat ke Tanah Suci bagi menunaikan fardu haji. Pejabat urusan jemaah haji berperanan penting dalam melaksanakan segala urusan berkaitan dengan hal ehwal jemaah haji.
Dari itu, keberadaan awal pejabat urusan jemaah haji di Arab Saudi perlu bagi memastikan segala urusan berjalan lancar. Nur Izzat Haji Ismail seterusnya melaporkan. Semasa berada di Arab Saudi, rombongan pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan giat membuat persiapan awal ketibaan jemaah haji negara yang dijadualkan tiba bermula pada 23 hari bulan Mei 2024. Ini diikuti dengan penerbangan kedua pada 24 hari bulan Mei, ketiga pada 25 hari bulan Mei dan penerbangan keempat pada 26 hari bulan Mei. Persiapan rapi yang dilaksanakan meliputi pelbagai aspek dengan mengadakan beberapa sesi perjumpaan dan perundingan bersama pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam di Arab Saudi bagi memastikan kelancaran segala urusan sebelum ketibaan jemaah haji negara ke Tanah Suci. Alhamdulillah, rombongan awal pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam, pentadbiran dan perubatan akan membuat urusan-urusan dan perjumpaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam di Arab Saudi bagi memastikan kesempurnaan dan keteraturan segala urusan sebelum ketibaan jemaah haji negara Brunei Darussalam ke Tanah Suci yang dijadualkan bermula pada 23 Mei 2024. Walaupun beberapa perubahan baharu dikuatkuasakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, namun pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam berusaha menanganinya termasuk aspek kesihatan dan perubatan jemaah haji negara. Biasa Perubatan akan mengadakan visiting clinic kepada setiap hotel-hotel di Makkah ini. Untuk lebih lanjut nanti Biasa Perubatan akan men-share informasi-informasi klinik-klinik statik klinik visiting ini di IG Biasa Haji iaitu UPPH Brunei, dan IG inilah nanti akan di-sharekan bila bukanya klinik di manakah visiting klinik beroperasi pada certain time. Setentunya bagi musim haji tahun ini, pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam akan terus berusaha meningkatkan lagi mutu perkhidmatan dan pengurusan haji agar lebih teratur dan sempurna. Ini demi mengekalkan status dan imej baik negara di peringkat antarabangsa. Laporan Nur Izzat Haji Ismail dari Kota Jeddah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi akan memperketatkan kawalan masuk ke Arafah dan Mina. Perkara ini dibuat bagi mengawal kemasukan mereka yang tidak mempunyai visa haji yang sah memasuki Arafah dan Mina untuk menunaikan ibadat haji dan seterusnya mengelakkan kesesakan dan kepadatan berlaku di sana. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa perjumpaan pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan negara Brunei Darussalam baru-baru ini dengan syarikat Rawaf Mina di Mekah. Semasa perjumpaan bersama tersebut, Tan Sri Zohair Sedayo, pengerusi syarikat Rawaf Mina juga menjelaskan mengenai persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan termasuk perancangan yang akan dibuat. Beliau juga menyatakan akan berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada bakal jemaah haji negara sepanjang keberadaan mereka di Tanah Suci nanti. Syarikat Rawaf Mina adalah merupakan syarikat yang akan menyediakan perkhidmatan haji bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam di Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Bermula tahun ini, syarikat penyedia perkhidmatan haji bukan sahaja akan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan haji di Masyair iaitu Arafah dan Mina dan mengawal selia pergerakan jemaah haji di Mekah, Masyair dan kepulangan jemaah haji. Bahkan akan mengawal selia pergerakan jemaah haji bermula dari ketibaan di lapangan terbang Putra Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah sehingga bertolak meninggalkan kota Madinah.
Program Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi semalam. Tazkirah bertajuk Lambaian Haji mengisikan program yang dianjurkan untuk kali ke-135. Tazkirah antara lain menggariskan kepentingan bakal jemaah haji untuk memahami dan mengetahui kewajipan-kewajipan yang perlu dilakukan semasa melaksana ibadah tersebut. Menyertai program Pengiran Haji Muhammad Fakhrul Razi bin Pengiran Haji Omar Ali, Ketua Pegawai Operasi At-Taqwa Travel Tours Sendirian Berhad yang juga memimpin bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dari Masjid As-Salihin. Turut mengimarahkan program Tenaga Kerja At-Taqwa Travel Tours Sendirian Berhad, belia dan jawatan kuasa takmir serta jemaah masjid yang hadir secara fizikal dan maya dari 74 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat di seluruh negara. 5 pelajar dan 2 guru pengawas berlepas ke Jepun semalam bagi menyertai program Sakura Science High School. Program anjuran Agensi Sains dan Teknologi Jepun itu akan diadakan selama 7 hari sehingga 25 Mei ini. Bertujuan memberi pendedahan kepada perkembangan sains dan teknologi di Jepun. Program antaranya diisikan dengan lawatan ke universiti-universiti dan institut penyelidikan serta menimba pengalaman mengenai cutting edge dalam bidang sains dan teknologi. Kami ada lawatan ke universiti seperti Universiti Tokyo yang sekarang ini berada dalam kedudukan 28 dalam QS World Ranking. Lepas tu ada lawatan ke Universiti Sofia, and then we are also going to high schools in Japan where the students will be presenting their slides on Brunei Darussalam. Untuk menaikkan image negara kita dan menampilkan benda yang positif kepada rakyat di luar semasa kami berjumpa di Jepun itu. Negara lain dapat mengetahui lebih lagi secara lanjut mengenai negara Brunei Darussalam, dan saya berharap kami dapat menjadi delegasi yang bagus untuk mewakilkan negara kita ini tersebut. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bogiah Lumut dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Lumut 2 petang kemarin mengadakan kerja amal gotong royong. Kempen yang turut disertai oleh anggota pasukan bomba dan penyelamat itu diadakan di kawasan kediaman Dayang Hajah Aisyah binti Abdullah di Kampung Sungai Tali Lumut 2. Dayang Hajah Aisyah, 68 tahun, mengidap penyakit jantung, tinggal bersama anak lelakinya yang tidak bekerja setelah mengidap penyakit buah pinggang. Ini kali pertama bagi pihak kami membuat aktiviti di luar sekolah. Ianya bertujuan membuka minda pada ahli-ahli persatuan, ibu bapa dan guru kepada keluarga yang kurang kemampuan. Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan urus setiap program keagamaan Belia, Pusat Dakwah Islamiah pagi tadi mengadakan program Almu siri ke-19. 65 peserta terdiri daripada para asatizah, pegawai kerajaan, golongan pesara, para belia, termasuk pertubuhan bukan kerajaan, mahasiswa-mahasiswi universiti serta alumni Akademi Dakwah menghadiri program tersebut. Antara pengisian program, ceramah yang antara lainnya menyentuh mengenai peranan seorang pemimpin. Pemimpin apa itu pemimpin? Ya, memimpin orang. Pesta Ado Gayuh Kebangsaan yang diadakan di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong merupakan aktiviti susulan Panakod Ado Gayuh yang disambut setiap 1 Mei. Ia merupakan perayaan penting kepada puak dusun sebagai tanda syukur terhadap nikmat hasil tanaman padi yang dituai, dianjurkan oleh Jabatan Daerah Tutong dan dikendalikan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tutong. Penganjuran Pesta Ado Gayuh Kebangsaan bertujuan mempamerkan identiti puak dusun bertema melestarikan Ado Gayuh sebagai warisan budaya. Mengetengahkan kebudayaan sang jati dusun, dan juga ada showcase yang mana dalam pesta ini kami menunjuk alat-alat
pengangkutan apa jua alat-alat yang digunakan pakai oleh masyarakat Sangjati Dusun pada dahulu kalanya untuk diperlihatkan kepada generasi-generasi muda yang pada masa ini, yang mana kebanyakan mereka memang ada yang tidak tahu apa jenis-jenis alat yang telah kami pamerkan. Acara riadah amal Hari Perkhidmatan Awam sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-30 diadakan pagi tadi di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Acara dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan, Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Institut Perkhidmatan Awam. Antara acara riadah, aktiviti berbasikal sejauh 5.7 km dan walkathon. Pelepasan aktiviti berbasikal disempurnakan oleh Yang Berhormat P.H. Datuk Laila Raja, Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-30. Peserta walkathon lelaki supaya dapat berkumpul di tempat pelepasan. Manakala pelepasan bagi aktiviti walkathon disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Aktiviti ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu lelaki dan wanita. Aktiviti riadah berbasikal menyelusuri Kampung Lemapas menarik penyertaan para penduduk sekitarnya untuk meluangkan masa hujung minggu dengan aktiviti sihat. Lebih 100 peserta menyertai aktiviti yang bermula dan berakhir di Sekolah Rendah Lemapas itu. Antara yang menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Riadah berbasikal sejauh 10 km juga memberi peluang pada peminat riadah berbasikal meninjau suasana kampung berkenaan di samping mengukuhkan kemesraan di kalangan penduduk dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bola sepak Liga Belia bawah 16 tahun. Dash Football Academy menewaskan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Sukan Brunei Darussalam MSSSBD dalam perlawanan yang berlangsung di Padang FABD Berakas. MSSSBD berjersey merah jambu menjaringkan 2 gol seawal 5 minit perlawanan dimulakan. Dash kemudian bangkit mengubah rentak permainan dan menghasilkan 3 gol pada separuh masa pertama. 2 lagi gol pada minit-minit akhir perlawanan. Perlawanan berakhir dengan keputusan Dash mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan MSSSBD 5-2.